planet's diverse, thriving ecosystems may seem like permanent fixtures, but they're actually vulnerable to collapse. Jungles can become deserts, and reefs can become lifeless rocks, even without cataclysmic events like volcanoes and asteroids. What makes one ecosystem strong and another weak in the face of change? The answer, to a large extent, is biodiversity. Biodiversity is built out of three intertwined features: ecosystem diversity, species diversity, and genetic diversity. The more intertwining there is between these features, the denser and more resilient the weave becomes. Take the Amazon rainforest, one of the most biodiverse regions on Earth due to its complex ecosystems, huge mix of species, and the genetic variety within those species. Here are tangled liana vines, which crawl up from the forest floor to the canopy, intertwining with treetops and growing thick wooded stems that support these towering trees. Helped along by the vines, trees provide the seeds, fruits, and leaves to herbivores such as the tapir and the agouti, which disperse their seeds throughout the forest so they can grow. Leftovers are consumed by the millions of insects that decompose and recycle nutrients to create rich soil. The rainforest is a huge system filled with many smaller systems like this, each packed with interconnected species. Every link provides stability to the next, strengthening biodiversity's weave. That weave is further reinforced by the genetic diversity within individual species, which allows them to cope with changes. Species that lack genetic diversity due to isolation or low population numbers are much more vulnerable to fluctuations caused by climate change, disease, or habitat fragmentation. Whenever a species disappears because of its weakened gene pool, a knot is untied and parts of the net disintegrate. So, what if we were to remove one species from the rainforest? Would the system fall apart? Probably not. The volume of species, their genetic diversity, and the complexity of the ecosystems form such rich biodiversity in this forest that one species gap in the weave won't cause it to unravel. The forest can stay resilient and recover from change. But that's not true in every case. In some environments, taking away just one important component can undermine the entire system. Take coral reefs, for instance. Many organisms in a reef are dependent on the coral. It provides key microhabitats, shelter, and breeding grounds for thousands of species of fish, crustaceans, and mollusks. Corals also form interdependent relationships with fungi and bacteria. The coral itself is a loom that allows the tangled net of biodiversity to be woven. That makes coral a keystone organism, one that many others depend on for their survival. So what happens when destructive fishing practices, pollution, and ocean acidification weaken coral or even kill it altogether? Exactly what you might think. The loss of this keystone species leaves its dependents at a loss too, threatening the entire fabric of the reef. Ecosystem, species, and genetic diversity together form the complex tangled weave of biodiversity that is vital for the survival of organisms on Earth. We humans are woven into this biodiversity too. When just a few strands are lost, our own well-being is threatened. Cut too many links, and we risk unraveling it all. What the future brings is unpredictable, but biodiversity can give us an insurance policy, Earth's own safety net, to safeguard our survival. I am the forest. I am a peaceful place, a place of poetry and enchantment. I am the harmony. I am the balance. I am a home for your spirit as I open for you the doors of wonder. I am the silence. I am the noise. I am a moment of freedom. I whisper, I listen, and I dance.
I play music during the day and in the middle of the night. I get dressed in the summer, undressed in winter, and I am in an endless cycle. I exist to protect you. I exist to let you breathe. I exist to clean the air. I exist to be home to the wildlife. I exist to offer you my delicious fruits. Each tree is living, a member of an impressive family that needs to be protected. Protecting me means protecting life. I am the forest. Hai! Tahukah anda, agenda penghijauan Malaysia akan dilaksanakan mulai tahun 2021 menerusi kempen penanaman 100 juta pokok. Pokok? Maksudnya semua jenis pokok. Tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Bersama kita jayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Terima kasih kerana menghijaukan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita. Marilah bersama-sama menjayakan program penghijauan Malaysia.
Yang berusaha Puan Nur Syam Abdul Latif, Setiausaha Bahagian Kanan, Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, KETSA. Yang berusaha Dr. Lilian Chua Swee Lian, Pengarah Bahagian Biodiversiti Hutan, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan dari Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jabatan Perhutanan Negeri dari semua negeri di Semenanjung Malaysia, Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan Hutan Sabah, Kementerian Sumber Asli Sarawak, Pejabat Hasil Bumi Sabah, Perkhidmatan, Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perikanan, Pusat Biodiversiti Sabah dan Pusat Biodiversiti Sarawak, barisan pembentang, hadirin-hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang ke webinar pengenalan pengkalan data Biodiversiti Kebangsaan Malaysia, Biodiversity Information System, MyBIS. Webinar ini merupakan program anjuran Malaysia Biodiversity Information System, MyBIS, dengan kerjasama Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM. Saya, Hanafi, dan bersama saya akan menjadi moderator sepanjang webinar ini berlangsung. Untuk hadirin sekalian, webinar ini bertemakan Kenali MyBIS. Bertujuan untuk mempromosikan laman web MyBIS sebagai satu pusat sehenti bagi maklumat biodiversiti di Malaysia. Dan juga meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan pengurusan maklumat biodiversiti serta perkongsian pengalaman pelbagai pihak dalam menguruskan maklumat tersebut bersama MyBIS. Sebelum saya memulakan webinar ini, mari sama-sama kita saksikan video house rule yang telah disediakan oleh pihak Urustia. Dipersilakan. Terima kasih atas video sebentar tadi. Para peserta diingatkan supaya mengisi soal selidik yang disediakan oleh pihak penganjur webinar untuk membolehkan CJ diterima. Hanya peserta yang berdaftar dan mengisi soal selidik pengalaman tentang MyBIS. Laman web MyBIS diwujudkan sebagai alat penyebar dan perkongsian maklumat biodiversiti Malaysia. Sebelum ini, MyBIS dikenali sebagai Malaysian Biological Diversity Clearing House Mechanism atau MyCam yang dilancarkan pada tahun 2008 dan dijenamakan semula kepada Malaysia Biodiversity Information System MyBIS pada tahun 2014. Objektif utama MyBIS adalah untuk menyediakan sistem bagi pertukaran maklumat yang lebih efisien mengenai kepelbagaian biologi di Malaysia antara individu dan institusi yang terlibat. FRIM bekerjasama rapat dengan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, KETSA, untuk menjadikan MyBIS sebagai pusat pengkalan data maklumat biodiversiti Malaysia. MyBIS mengandungi data komprehensif mengenai flora, fauna pada peringkat spesies dan maklumat taksonomi, gambar, surat berita dan rujukan, pakar biodiversiti, status pemeliharaan, kawasan perlindungan serta spesimen. Terdapat 4 modul utama dalam laman web MyBIS yang terdiri daripada modul Discover, Explore, Analyze dan Reference. Pelbagai jenis maklumat yang boleh termasuk di dalam MyBIS adalah seperti status pemeliharaan, profil spesies, gambar, lokasi dan rujukan kepada spesies terancam. Visi MyBIS ialah untuk menjadi sistem pengkalan data repositori sehenti yang menyediakan kemudahan akses kepada maklumat mengenai kajian dan pengurusan biodiversiti di Malaysia. Manakala misi MyBIS untuk mengumpul maklumat berkaitan biodiversiti Malaysia daripada pelbagai sumber. Selain itu, untuk menyediakan akses yang mudah dan senang didapati untuk pelbagai pihak berkepentingan dan orang awam. Seterusnya, untuk menyediakan analisis statistik terkini mengenai data biodiversiti di Malaysia. Hadirin yang dimuliakan, sebagai ringkasan kepada pengenalan MyBIS, mari sama-sama kita saksikan bingkisan multimedia yang telah disediakan oleh pihak Urustia. Dipersilakan.
Terima kasih di atas persembahan multimedia sebentar tadi. Sekarang saya akan berkongsi tentatif webinar kita pada hari ini. Terdapat 5 sesi pembentangan. Setiap sesi pembentangan akan berlangsung selama 30 minit dan 5 minit untuk soal jawab. Pembentangan pertama bertajuk Dasar dan Polisi Berkaitan MyBiz akan dimulakan pada jam 9.10 pagi sehingga 9.45 pagi. Manakala pembentangan kedua akan bermula pada jam 9.50 pagi sehingga 10.25 pagi dengan tajuk Pengembangan Semasa dan Impak Kerjasama REX, Modul Toksinologi MyBiz. Selepas itu, kita akan berehat selama 10 minit dan bersambung semula dengan pembentangan ketiga pada jam 10.40 pagi sehingga 11.15 pagi dengan tajuk Taman Botani Putrajaya dan kaitannya dengan MyBiz. Kita akan bersambung webinar dengan sesi pembentangan keempat pada jam 11.20 pagi sehingga 11.55 pagi dengan tajuk Inventory Data Spesimen dalam modul Spesimen MyBiz. Seterusnya, pembentangan terakhir ialah pada jam 12.30 hari sehingga 12.35 tengah hari dengan bertajuk Promosi dan Penerbitan Data Kepelbagaian Biologi MyBiz. Sebaik sahaja pembentangan terakhir selesai, kita akan adakan sesi kuis Kahoot yang mana jawapan untuk kuis itu nanti adalah berdasarkan kepada pembentangan yang telah disampaikan. Jadi saya harap semua akan tumpukan perhatian sepanjang sesi pembentangan webinar ini. Dan pelbagai hadiah menarik menanti para pemenang. Suka saya ingatkan semula, sekiranya terdapat sebarang persoalan, sila isikan di ruangan Q&A atau ruang komen pada Facebook. Pihak urusia akan memilih beberapa soalan untuk dijawab oleh para pembentang. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai pembentangan dibuka, molek kira saya membaca sedikit biodata pembentang kita yang pertama. Pembentang kita yang pertama, yang berusaha Dr. Khairul Naim Adam, merupakan seusaha bahagian pengurusan biodiversiti di Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA. Beliau merupakan teknologis profesional dalam bidang teknologi hijau yang berdaftar dengan Lembaga Teknologis Malaysia, MBOT. Beliau berkelulusan PhD dalam alam sekitar dan pembangunan, sarjana sains dan kajian dasar teknologi, sarjana muda sains hortikultur dan diploma lepasan ijazah dalam pengurusan awam. Beliau terlibat bersama dalam pasukan MyBiz sejak tahun 2015 apabila dilantik sebagai Ketua Unit Perancang Strategik Pasukan Teras Pusat Biodiversiti Kebangsaan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berusaha Dr. Khairul Naim untuk menyampaikan pembentangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Muhammad Hanafi Gausmian selaku moderator yang sangat ceria pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Karim kepada sahabat-sahabat peserta yang beragama Islam. Yang saya hormati barisan ahli panel dan peserta webinar pengenalan MyBiz. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada Urusetia kerana menganjurkan program yang sangat baik ini dan menjemput saya sebagai salah seorang daripada ahli panel pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sesi perkongsian ilmu sebegini sebenarnya sangat penting. Seperti mana kata pepatah, knowledge is like a candle. Ya? Dia adalah seperti lilin. When you light your candle from mine, my light is not diminished. Bila katakanlah saya mempunyai lilin yang menyala dan apabila nyalaan saya diambil oleh orang lain dan menyalakan lilin beliau, dia tidak mengganggu nyalaan saya. Malah it is enhanced and a larger room is enlightened as a consequence. Jadi itulah peranan pentingnya sesi perkongsian ilmu sebegini supaya sama-sama dapat kita kongsikan perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan kepada semua. Untuk makluman tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya pada pagi ini akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan Malaysia Biodiversity Information System. Tadi tuan moderator dah banyak kongsikan dengan kita apakah itu MyBiz, diikuti pula dengan video
pelbagai video yang disiarkan sebelum sesi kita tadi, yang sedikit sebanyak mungkin ramai pun yang dah kenal kepada MyBiz ini. Bagaimanapun saya akan melihat MyBiz daripada perspektif polisi ataupun daripada perspektif dasar. Apabila kita membincangkan berkaitan dengan MyBiz, kita tidak boleh tidak untuk kenal CHM ataupun Clearing House Mechanism. Kerana kedua-dua ini adalah saling berkaitan dan kita mungkin akan tertanya-tanya apa bezanya CHM dan MyBiz ini. Cuma apa yang boleh saya katakan di peringkat awal ini, MyBiz adalah CHM. Bagaimanapun tidak semua CHM adalah MyBiz. Nanti kita akan memahami dengan lebih jelas lagi apa yang saya perkatakan ini. MyBiz adalah CHM. Bagaimanapun tidak semua CHM adalah MyBiz. Apabila kita mungkin ramai yang bila dengar sahaja clearing house mechanism tak terbayang apakah perkara tersebut. Macam saya dulu apabila dengar saya CHM ini, saya ingatkan macam apa ni, stock clearance ataupun warehouse clearance ataupun house clearance yang melibatkan movers dan sebagainya. Tetapi apabila kita faham apakah yang dimaksudkan dengan CHM ini, kita akan appreciate, kita akan menghargai peranan CHM. Pembentangan saya pada pagi ini akan dimulakan dengan sedikit pengenalan berkaitan dengan MyBiz dan CHM, diikuti dengan apakah peranan pentingnya, apakah hala tuju yang berkaitan dengan polisi, pencapaiannya serta way forward. Yang berusaha Dr. Prof, yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Malaysia merupakan sebuah negara yang bertuah kerana Malaysia dikenal pasti ataupun diiktiraf sebagai salah satu daripada 12 negara yang paling kaya dengan biodiversity. Bila sebut biodiversity, secara mudahnya biodiversity ini merupakan living organism on earth. Apa sahaja organisma hidup di atas muka bumi ini. Jika kita lihat 12 negara ini, kandungan biodiversity yang ada dalam negara ini sebenarnya dah mencapai sekurang-kurangnya 60 hingga 70% yang diketahui di dalam dunia ini. Lihatlah kekayaan yang kita ada ini, yang tidak semua negara memiliki kekayaan seumpama ini. Dari segi spesies tumbuhan vaskula, kita ada lebih 15,000 spesies. Spesies reptilia saja ada hampir 600 spesies, dan juga kalau kita lihat spesies ikonik negara yang terdiri daripada spesies mamalia juga ada lebih daripada 300 spesies, 307 spesies in actual. Jadi tuan-tuan dan puan, kekayaan ini perlu dijaga dan dipelihara. Sekiranya kita tidak menjaga dan memelihara kekayaan yang kita ada ini, akhirnya kekayaan ini akan lenyap di atas muka bumi negara kita yang sangat kita cintai ini. Sebab itulah kita menyertai ataupun menganggotai Convention on Biological Diversity. Convention ini merupakan satu platform ataupun perjanjian alam sekitar pelbagai hala ataupun multilateral environmental agreement dengan keahlian sebanyak sekarang ini 196 negara. Tujuannya adalah untuk mencapai 3 objektif utama. Jika tuan-tuan dan puan lihat di skrin di sebelah kanan, ada 3 objektif utama CBD, iaitu yang pertama untuk memelihara biodiversity, yang kedua untuk menggunakan biodiversity ini secara mampan supaya ia boleh diwariskan kepada generasi akan datang, dan yang ketiga untuk berkongsi sumber biologi ini ataupun sumber genetik yang kita dapat perolehi daripada biodiversity secara adil dan saksama. Itulah 3 objektif utama CBD, dan di bawah CBD ini sebenarnya ada 2 protokol dan 1 protokol tambahan, di mana Malaysia telah pun menganggotai kedua-dua protokol ini, itu Cartagena Protocol on Biosafety dan Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing.
Di samping itu ada satu protokol tambahan ataupun supplementary protokol berkaitan dengan liability and redress di bawah protokol on biosafety, iaitu Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol yang masih lagi dalam peringkat kajian, dan sehingga kini Malaysia masih belum lagi menandatangani protokol ini. Di peringkat kebangsaan, apabila kita dah ada satu hala tuju di peringkat antarabangsa, di peringkat kebangsaan bagi kita menguruskan biodiversiti dengan lebih cekap dan berkesan, Malaysia telah menggubal Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016-2025 sebagai framework untuk memandu kita semua dalam memelihara biodiversiti. Panjang dia punya pengenalan pada pagi ini. Apabila kita dah kenal CBD dan kita dah tahu apa objektifnya, kemudian kita tahu apa pula obligasinya. Banyak obligasi sebenarnya di bawah CBD ini, cuma saya nak highlightkan di sini salah satu obligasi CBD adalah untuk negara parti membangunkan kita panggil National Clearing House Mechanism untuk menguruskan maklumat biodiversiti dengan lebih cekap dan berkesan. Marilah kita sama-sama melihat apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan clearing house mechanism ini. Secara ringkasnya, CHM merujuk kepada organisasi yang mengumpulkan data dan seterusnya mengedarkan ataupun berkongsi maklumat ataupun data tersebut dengan pihak-pihak yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan CHM. Jadi ia menjadi satu platform perkongsian ilmu dengan pihak-pihak yang berkaitan. Jadi kenapa CHM ini perlu? Kenapa CBD meletakkan salah satu obligasi kepada negara-negara parti untuk membangunkan CHM? Konsepnya adalah mudah kerana pengetahuan ini perlu diurus secara betul dan teratur. Jadi apabila pengetahuan ataupun maklumat diuruskan dengan betul dan teratur, ia memudahkan untuk kita semua mengakses maklumat tersebut. Kerana jika tidak diuruskan dengan baik, knowledge resides in people's brain. Biasanya kita akan keep maklumat-maklumat tersebut di dalam diri kita sendiri. Some knowledge cannot be captured, cannot be codified or stored. Jadi kita ada antara pengetahuan tersebut tidak boleh kita kekalkan ataupun kita tidak boleh kod ataupun kita simpan. Jadi untuk kita memastikan pengetahuan tersebut dapat kita jaga, besides human brain keeps its role, masih lagi melaksanakan tugasnya, CHM will actually serve kita semua with the right information supaya kita akan dapat maklumat tersebut dengan mudah dan tepat. Jadi mungkin kita akan bertanya apabila kita bercakap berkaitan dengan pengurusan biodiversiti ini, negara mana ya yang paling banyak biodiversiti? Ataupun kita bertanya berapa spesies reptilia di dalam Malaysia, di negara kita? Ataupun mungkin kita bertanya apakah polisi-polisi yang berkaitan dengan biodiversiti di Malaysia? Ataupun mungkin ada yang bertanya siapa pakar biodiversiti di negara kita? Dan mungkin ada juga yang bertanya siapa pakar dalam bidang. Kalau kita tidak mempunyai satu yang mudah untuk kita akses, persoalan-persoalan tersebut susah untuk kita jawab. Apatah lagi sekiranya maklumat tersebut tidak didokumentkan dengan baik. Jadi untuk memberi garis panduan kepada negara parti dalam membangunkan CHM ini, sebenarnya sejak daripada COP9. COP ini merupakan satu mesyuarat yang melibatkan semua negara parti yang dibuat setiap 2 tahun ataupun dia merupakan singkatan kepada Conference of Parties. Banyak perkara-perkara yang dibincangkan di dalam persidangan ini. Antaranya di COP9 untuk menggalakkan negara-negara parti membangunkan
CHM sebagai asas untuk melaksanakan dan mengkaji semula NBSAPS. NBSAPS merupakan National Biodiversity Strategy Action Plan, ataupun kalau dalam bahasa mudahnya adalah dasar kepelbagaian biodiversity yang ada dalam negara masing-masing. COP10 juga menekankan kepentingan CHM dan sehinggalah ke COP11. Jadi ini menunjukkan bahawa usaha untuk membangunkan CHM ini merupakan usaha yang berterusan, dimulakan selepas kita semua kenal pasti kepentingan maklumat biodiversiti bagi proses pembuatan keputusan, bagi proses pelaporan. Jadi selepas daripada COP9 tersebut, banyak inisiatif yang telah dilaksanakan bagi menyokong pelaksanaan CHM ini. Secara umumnya, jika dilihat kepada artikel yang berkaitan di dalam CBD, terdapat 6 fungsi ataupun peranan utama CHM. Iaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran awam, untuk meningkatkan juga pendidikan kepada masyarakat awam berkaitan dengan kepentingan biodiversity. Kemudian yang kedua, untuk membantu dalam mengakses transfer of technology. Yang ketiga, menggalakkan perkongsian maklumat dan daripada pelbagai sumber. Yang keempat, menggalakkan juga technical and scientific cooperation. Dan yang terakhir sekali, membantu dalam proses penyediaan laporan. Kerana pada umumnya setiap 4 tahun negara perlu mengemukakan national report. Dan jadi kita boleh gunakan CHM ini sebagai sumber maklumat bagi penyediaan laporan negara kepada CBD. Sebab itulah apabila kita dah pun menyertai CBD, kemudian kita ada obligasi untuk membangunkan CHM, Malaysia tidak ketinggalan, dan Malaysia telah pun membangunkan CHM ini yang diletakkan di bawah pengurusan unit Malaysia Biodiversity Center di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Sejarahnya tadi pun telah pun diterangkan sedikit oleh Encik Moderator kita. Proses pembangunannya bukan baru, telah pun bermula sejak tahun 2004 melalui Flora of Peninsular Malaysia, kemudian naik taraf sebagai MyCHM Fasa 1, MyCHM Fasa 2 dan sehinggalah dijenamakan kepada MyBIS. Ya, sebelum ini kita memang menggunakan nama Malaysia Clearing House Mechanism. Bagaimanapun melihat kepada keperluan untuk kita mendapatkan pelbagai pihak untuk mengakses laman web ini, kita namakan dengan nama yang lebih friendly, iaitu MyBIS, Malaysia Biodiversity Information System, bagi tujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kewujudan MyCHM di negara kita. Objektif utama MyBIS sama seperti objektif tadi CHM adalah untuk mengumpulkan maklumat, kemudian menyediakan platform yang mudah untuk diakses, meningkatkan kesedaran awam dan juga untuk memberi analisis statistik berkaitan dengan data biodiversity. Barulah kita pergi kepada core topik pada pagi ini, melihat MyBIS daripada perspektif dasar. Di bawah dasar kepelbagaian biologi kebangsaan ataupun saya akan singkatkan kepada DKBK, terdapat satu target yang jelas memberi fokus kepada kepentingan untuk membangunkan satu pangkalan data kebangsaan yang komprehensif. Di mana di bawah goal 5, target 16, by 2025, knowledge and the science base relating to biodiversity
its values, functioning, status and trends, and the consequences of its laws are significantly improved and applied. Jadi pada tahun 2025, kita nak sasarkan bahawa penggunaan fakta sains dalam pengurusan biodiversity bagi mengetahui status dan trend dan sebagainya dapat dipertingkatkan secara signifikan. Nanti saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan apakah spesifik action yang terlibat di bawah target 16 ini. Pada tahun 2019, pada tahun 2015 ketika Malaysia menyediakan laporan tahunan, laporan 4 tahun kepada CBD, kita telah pun menggunakan MyPeace ini untuk menyediakan laporan-laporan berkaitan. Inilah sasaran dan matlamat yang ada di dalam dasar kepelbagaian biologi kebangsaan. Terdapat sekurang-kurangnya 6 target ataupun sasaran di dalam DKBK yang memberi fokus kepada MyBeace. Kita lihat target yang 16 tadi. Actionnya adalah untuk membangunkan comprehensive database on and monitoring program, untuk membangunkan satu database yang komprehensif, yang lengkap bagi tujuan untuk pemantauan. Jika dilihat di D itu, dia juga adalah untuk mengukuhkan national CHM while ensuring that information can be accessed and shared by scientists, resource managers and other stakeholders. Itulah yang menjadi tindakan di bawah target 16. Kita juga boleh lihat di bawah target 16 ini untuk improve our knowledge on the link between climate change and biodiversity. Jadi untuk kita meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan perkaitan antara climate change dan biodiversity ini, kita mestilah mempunyai fakta ataupun evidence based information yang boleh membantu kita dalam membuat projection. Dan kita juga boleh lihat di bawah target 16 ini ada action 16.4 untuk meningkatkan interfasa sains dan polisi. Apakah yang dimaksudkan dengan sains polisi interface ini? Kita tahu kita ada banyak saintis yang menjalankan pelbagai kajian, dan kebanyakan daripada data ataupun dapatan kajian tersebut sebenarnya boleh dimanfaatkan dalam proses untuk membuat keputusan. Jadi kita kena closekan gap tu. Kita kena closekan gap antara saintis dengan policy maker supaya boleh berinteraksi antara satu sama lain, supaya sebarang polisi, sebarang pelan tindakan yang akan dibangunkan oleh policy maker akan mengambil kira fakta saintifik supaya dia menjadi evidence based decision making proses. Itu yang dimaksudkan dengan science policy interface. Kemudian kita lihat juga di bawah target 6, target 3, 11, 9, 10, 14. Ini menunjukkan bahawa di dalam DKBK itu sendiri banyak tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan bagi menyokong pengukuhan MyBeace. Sebagai contohnya, yang kotak yang paling atas sekali itu, yang 3.3B adalah untuk kita membangunkan spatial database on kawasan sensitif alam sekitar. Kemudian kita juga perlukan di bawah itu National Rate Data Assessment, DNA Profile Database, Traditional Knowledge, Community Conserve Area, IAS dan sebagainya. Ini merupakan komponen-komponen data yang menyokong MyBeace sebagai pangkalan data biodiversity kebangsaan. Apabila kita melihat
perkara yang berkaitan dasar, kita tidak boleh lupa satu akta yang penting ya, yang telah pun kita kuasakan pada tahun 2020, iaitu Akta kepada Sumber Biologi dan Perkongsian Faedah 2017 atau dikenali sebagai Akta 795. Akta ini sebenarnya memberi kita satu framework, regulatory framework untuk mengawal pengambilan sumber biologi yang ada dalam negara kita, dan sekiranya pengambilan itu berlaku, ia hendaklah dikongsi secara adil dan sama dengan pemilik sumber biologi tersebut. Buat masa ini, akta ini telah pun kita kuasakan, dan MyBiz menjadi salah satu platform bagi permohonan permit bagi menjalankan penyelidikan yang diuruskan oleh pihak kerajaan-kerajaan negeri. Jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut, boleh mengakses www.myabs.gov.my. Untuk National Action Plan on Invasive Alien Species juga menggariskan kepentingan National Clearinghouse Mechanism ini sebagai satu pangkalan data untuk IAS, Invasive Alien Species, ya, spesies asing yang ada di dalam negara kita, ataupun untuk kita memastikan spesies-spesies ini dapat kita kawal kemasukannya ke dalam negara kita bagi menjaga kekayaan biodiversiti yang kita ada. Okey, setakat ini saya telah pun menerangkan kepada Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan mengenai apakah itu CHM, apakah dasar yang berkaitan dengan pembangunan CHM ataupun MyBiz di negara kita ini, dan seterusnya kita akan melihat sejauh mana pencapaian MyBiz yang telah pun kita bangunkan sejak tahun 2004 ini, dan kita jenamakan pada tahun 2015 dengan nama MyBiz ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mengakses MyBiz ini untuk feel dia punya experience dari segi penggunaan MyBiz. Tapi kalau kita lihat apa yang ada di dalam skrin ini, dari segi spesies terdapat lebih 47,000 spesies flora dan fauna yang ada di dalam MyBiz. Ada 46,000, banyak ya. Kalau kita lihat dari segi peratusan, 52% ataupun lebih 50% melibatkan spesies tumbuhan, 40% spesies hidupan dia ataupun animal, dan selebihnya adalah fungus dan di samping mempunyai data profil spesies, MyBiz juga mempunyai gambar-gambar. Ada lebih 11,000 gambar-gambar yang menarik yang boleh kita lihat bagi meningkatkan pemahaman terhadap spesies yang kita hendak kenal pasti itu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ramai penyelidik, saintis, profesional, jurugambar ya, jurugambar profesional yang sudi untuk berkongsi gambar-gambar ini dengan semua pengguna MyBiz supaya kita lebih kenal apa yang kita ada. Dari segi bilangan pakar, terdapat lebih 550 pakar yang berdaftar dalam pelbagai bidang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat carian berdasarkan kepada bidang, ataupun boleh type nama pakar yang hendak dikenal pasti. Sebagai contohnya, tuan-tuan dan puan-puan nak tahu dengan lebih lanjut siapa barisan ahli panel pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Khaldun misalnya. So boleh type Khaldun, nanti dia akan keluarlah profil pakar tersebut dan apakah yang boleh disumbangkan kepada pakar dalam membantu memelihara dan juga menjaga biodiversiti yang kita ada. Sumber rujukan juga banyak, ada lebih lagi daripada 4,500 data kawasan perlindungan
dan Gazetteer ada lebih 521 newsletter 211, dan akhir sekali itu remote environment consultancy services. Yang ini saya tidak berhasrat untuk memberi perinciannya kerana selepas ini Dr. Carl akan memberi kita satu pembentangan apakah yang dimaksudkan dengan RECS ini. Tapi dari segi rekodnya terdapat sebanyak 1064 RECS cases yang direkodkan di dalam MyBiz. Kita juga ada maklumat berkaitan dengan spesimen, lebih daripada 120,000 maklumat spesimen. Mungkin kita masih ada masa dalam 2 minit lagi. Saya insyaAllah akan selesaikan Tuan Moderator. Tapi melihat kepada senyuman Tuan Moderator tu, saya yakin ada flexibility sedikitlah 1 ataupun 2 minit untuk selesaikan pembentangan ini. Jadi yang ini nanti Dr. Nurul Wahida akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita juga ada social security number. Setiap spesies itu ada social security number dan ada unique identifier yang boleh kenal pasti spesies-spesies tersebut, ya. MyBiz juga mempunyai QR dan BOT with Telegram, WhatsApp, FB Messenger yang memudahkan lagi akses kita semua kepada maklumat yang ada di dalam MyBiz. Banyak juga kerjasama yang kita telah laksanakan dengan Putrajaya Botanical Garden, dan kita pada pagi ini ada Encik Muhammad Nazrin yang akan membentangkan berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh MyBiz di Taman Botani Putrajaya. Ada lebih 34 rakan kerjasama strategik yang terlibat daripada segi government agencies, universiti, NGO dan corporate. Dan banyak juga aktiviti-aktiviti SEPA yang telah kita laksanakan. Dari segi pengunjung, kita ada top 10 countries, Malaysia, Indonesia, USA, yang ketiga yang banyak mengakses maklumat-maklumat yang ada dalam biodiversity kita ini. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh refer kepada slide ini untuk perincian berkaitan dengan negara-negara yang terlibat dalam mengakses MyBiz. Kita juga ada banyak publication yang ini yang berusaha Prof. Dr. Nur Hayati akan bersama-sama kongsikan dengan kita, dan banyak juga maklumat-maklumat yang kita banyak juga award, ya, pencapaian yang telah kita dapat di peringkat CBD. Kita juga telah pun diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai largest online records on biodiversity information. Jadi sebagai kesimpulannya yang saya hormati, yang berbagai datuk, tuan-tuan dan puan-puan, MyBiz ini memainkan peranan yang sangat penting kepada negara. Dan kita hendaklah menyelarikan inisiatif negara dengan target di peringkat antarabangsa. Target di peringkat antarabangsa berdasarkan kepada draft yang sedang dirundingkan adalah untuk memastikan maklumat yang kita ada adalah berkualiti dan boleh digunakan oleh pembuat keputusan sebagai untuk menjadikan pengurusan biodiversity lebih efektif. Dan last but not least, kita sememangnya perlukan komprehensif dan updated database bagi tujuan meningkatkan pengurusan biodiversity kita, dan untuk melengkapkan database ini memerlukan kerjasama semua pihak. Dan apabila kita dah ada satu database yang baik, kita boleh gunakan fakta-fakta tersebut untuk proses pembuatan keputusan, dan akhir sekali untuk mewujudkan satu knowledge sharing culture di mana setiap pihak sebenarnya tidak kira siapa boleh memberi sumbangan dalam menyediakan fakta saintifik kepada pembuat keputusan. Yang ini kita panggil citizen science. Citizen science ni ialah penglibatan masyarakat umum secara menyeluruh dalam menyediakan satu maklumat bagi tujuan pemantauan biodiversity yang kita ada. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan MyBiz daripada perspektif dasar.
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan di atas kesabaran untuk mendengar apakah yang kita semua kenal sebagai MyBiz ini, dan saya harap supaya ia dapat dimanfaatkan dalam mengukuhkan pengurusan biodiversiti negara kita. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Khairul Naim di atas pembentangan sebentar tadi. Saya dapat lihatlah memang MyBiz ni telah pun melalui proses yang sangat panjang dan sangat penting untuk negara kita. Jadi saya jemput sekali lagi Dr. Naim untuk memberikan kata-kata untuk menjemput rakan-rakan yang lain yang berada dalam peserta ini untuk sama-sama menggunakan aplikasi tersebut. Adakah penggunaan aplikasi itu boleh digunakan dalam bentuk pendidikan ataupun perubatan dan sebagainya. Saya jemput sekali Dr. Naim untuk memberikan promosi kepada MyBiz tersebut. Oh, nak promosi lagi. Sebenarnya tanpa MyBiz, tanpa tuan-tuan dan puan-puan, siapalah MyBiz. Jadi kita perlukan penyumbang data untuk mengukuhkan data MyBiz, dan kita juga perlukan pengguna supaya data itu dapat dimanfaatkan. Jadi sama-samalah kita boleh mengukuhkan MyBiz ini, dan dia boleh menjadi satu pangkalan data yang boleh kita banggakan sebuah. Terima kasih Dr. Naim. Itu sama-sama ya. Saya jemput kepada semua, saya panjangkan jemput tersebut kepada semua penyidik kita untuk sama-sama menghubungi MyBiz dan kita kayakan lagi kelimpahan data yang ada dalam sistem MyBiz tersebutlah. Bukan untuk sesiapa, untuk rakyat Malaysia sendiri. Terima kasih Dr. Naim di atas sesi pembentangan serta tadi.